yang menarik atau pengajaran yang besar juga perlu diambil daripada Fathu Makkah ini adalah baginda Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Mekah daripada kawasan namanya Kada. Ada kawasan dekat Mekah itu, dia di luar kota Mekah, namanya kawasan itu Kada. Dia laluan yang menjadi laluan Nabi masuk ke kota Mekah. Maka baginda Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah melalui laluan Kada, baginda Rasulullah SAW sambil menaiki onta dan juga menggunakan imamah serban, dan juga memakai kain burdah daripada Yaman, dan baginda Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sehingga kata perawi mengatakan baginda Rasulullah ketika masuk tu menundukkan kepalanya macam ini di atas ontanya, dan hampir saja dahinya itu mengenai bulatan onta di belakang. Tunduknya Nabi ketika masuk kota Mekah. Dikatakan atau hikmah yang perlu diambil daripada sini adalah keadaan ini menggambarkan bagaimana beliau bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri ketika berjaya, ketika sukses, ketika tercapai apa yang diinginkan. Melihat kepada kejayaan bukan sebagai kemegahan, tapi melihat kepada kejayaan sebagai satu nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beza orang berjaya dengan melihat kehebatan diri. Dengan orang berjaya, ia melihat sebagai anugerah daripada Tuhan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua makhluk yang dua-dua boleh berjaya, tapi yang satu sedikit agak sombong, yang satu lebih melihat ianya sebagai satu anugerah Tuhan ketika berjaya. Dan hati-hati seorang daripada sombong ketika berjaya. Ramai orang lupa, lalai ketika berjaya, melihat kepada ini hasil kerja aku, ini hasil pikir aku, ini hasil strategi aku, ini hasil plan aku. Nabi Sulaiman mengatakan kepada jin dan manusia, katanya, man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang boleh datangkan singgasananya Ratu Saba atau Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin. Kata Nabi Sulaiman, man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ifrit menjawab, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh datangkan singgasana itu sebelum engkau sempurna bangun daripada tempat dudukmu, yakni jam kerja Nabi Sulaiman itu daripada pagi sampai petang. Pada masa jam kerja Nabi Sulaiman sebelum selesai, aku sudah boleh bawa singgasana Ratu Balqis itu. Dan aku, kata Ifrit mengatakan, laqawiyyun amin. Aku adalah orang yang kuat. Kata Ifrit. Ingin menunjukkan kemampuannya, tapi dengan sedikit kesombongan. Berkata anak murid Nabi Sulaiman yang ahli dalam Alkitab, yakni memahami rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, katanya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika seorang yang ahli dalam Alkitab, dalam wahyu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu membawa singgasana Ratu Balqis sebelum satu kedipan mata, ketika dilihat perkara itu nyata, ia mengatakan, ini anugerah Tuhan saya. So, perbezaannya tadi Ifrit mengatakan apa? Saya orang yang kuat. Seorang yang alim ini mengatakan ini anugerah Tuhan. Sama-sama dia boleh mendatangkan singgasana itu, tapi yang satu gah dengan kejayaannya, yang satu lebih melihat ini anugerah Tuhan.